Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama Cikgu Pija. Baiklah, hari ini kita akan belajar kemahiran membaca dan kemahiran menulis, iaitu di bawah tajuk tema 1, Suluh Masa Depan. Kamu juga boleh merujuk buku teks pada halaman muka surat 5. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah, pada hari ini kamu akan belajar 2 kemahiran, iaitu yang pertama kemahiran membaca. Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi. Apakah yang dimaksudkan dengan membaca secara mekanis? Iaitu membaca dengan kuat, di mana kamu mengeluarkan suara kamu semasa kamu membaca. Membaca dan memahami laras bahasa sesuatu laporan dan dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar. Apakah yang dimaksudkan dengan laras? Laras ialah gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran menulis. Menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, rangkai kata, ungkapan dan ayat. Menulis dan menerangkan makna kata, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dengan betul mengikut konteks. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah, pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, membaca bagi mengesan kehendak soalan yang terdapat dalam petikan dengan betul, iaitu cikgu akan kongsikan satu petikan dalam buku teks dan kamu akan kenal pasti apakah tugasan ataupun kehendak soalan yang akan kita buat pada hari ini. Yang kedua, mengemukakan isi-isi penting yang relevan dengan kehendak tugasan. Dan yang ketiga, membina satu karangan laporan dengan betul dalam ayat yang lengkap. Oleh itu, pada hari ini kita akan membina karangan jenis laporan. Baiklah, kamu boleh merujuk buku teks pada halaman muka surat yang kelima. Pada halaman muka surat yang kelima ada ditunjukkan satu contoh karangan jenis laporan. Baiklah, cikgu akan bagi masa untuk kamu membaca contoh karangan jenis laporan dalam buku teks muka surat 5.
Baiklah, cikgu harap kamu sudah selesai membaca contoh karangan jenis laporan dalam muka surat yang kelima. Baiklah, dalam muka surat yang kelima menunjukkan contoh laporan pencapaian Orkestra Simfonik Sekolah Seri Puteri. Oleh itu, apakah tajuk ataupun tugasan yang akan kita belajar pada hari ini? Ya, pandai! Pada hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk menulis sebuah karangan laporan, iaitu laporan aktiviti sepanjang tahun bagi kelab persatuan dan juga badan beruniform di sekolah. Apakah yang dimaksudkan dengan karangan jenis laporan? Karangan jenis ini meminta anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat. Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. Dalam membuat karangan berbentuk laporan, kamu hendaklah menggunakan butir-butir yang munasabah atau logik. Kamu perlu memastikan jenis laporan yang akan kamu tulis, sama ada laporan aktiviti persatuan, perayaan, sambutan, perasmian atau lawatan ke sesuatu tempat. Untuk laporan aktiviti persatuan, sertakan nama ahli jawatankuasa, sejarah penubuhan, jumlah ahli dan aktiviti sepanjang tahun. Pelapor mesti berjawatan sebagai setiausaha. Untuk laporan aktiviti lawatan pula, tulis apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa dan apa yang kamu alami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran. Penulisan mengikut perkembangan peristiwa iaitu yang dahulu didahulukan, di mana setiap perenggan yang kamu tulis perlulah mengikut rentetan peristiwa. Okey, kamu hendaklah menggunakan bahasa yang ringkas dan padat. Apakah format karangan jenis laporan? Okey, yang pertama, tajuk laporan ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan perlulah digaris atau ditulis dengan huruf besar semuanya. Tajuk hendaklah ditulis di tengah-tengah. Boleh ditulis dalam 2 baris jika tajuk terlalu panjang. Isi laporan bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Berapakah perenggan yang perlu ditulis? Okey, kamu boleh menulis sama ada 5 atau 6 perenggan. Kalau kamu tulis 5 perenggan, maksudnya ada 3 isi. Kalau 6 perenggan, maksudnya 4 isi. Kemudian, pengakuan pelapor ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terakhir, iaitu di bawah sekali. Kemudian, tarikh ditulis di sebelah kanan pelaporan setentang dengan pengakuan pelapor dan perlulah ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kemudian, tanda tangan pelapor ditulis di sebelah kiri bahagian bawah selepas pengakuan pelapor. Kemudian, nama pelapor ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan. Kemudian, jawatan pelapor ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan diletakkan tanda koma di hujungnya. Seterusnya, ditulis nama persatuan yang diwakili.
Baiklah, di sini cikgu ada tunjuk contoh karangan jenis laporan, iaitu laporan tahunan Persatuan Bahasa Melayu. Okey, kamu boleh tengok pada rangkap yang kamu boleh tengok pada perenggan yang pertama. Okey, dekat situ dalam perenggan yang pertama dia ada nyatakan bilakah persatuan ini ditubuhkan, berapa ramaikah ahli persatuan tersebut, dan juga apakah visi dan tujuan persatuan tersebut ditubuhkan. Dan pada perenggan yang kedua, 3, 4 dan 5 dinyatakan beberapa aktiviti yang dijalankan dalam tempoh sepanjang tahun. Kemudian perenggan yang keenam adalah perenggan penutup. Dan di bawah sebelah kiri pengakuan pelapor, iaitu disediakan oleh, dan kamu perlu tanda tangan. Kamu perlu tulis nama kamu dengan menggunakan huruf besar dan nyatakan apakah jawatan kamu, iaitu setiausaha. Kemudian sebaris dengan pengakuan pelapor, iaitu disediakan oleh tadi itu, kamu perlu tulis tarikh, dan tarikh tersebut perlu ditulis dengan menggunakan huruf besar. Baiklah, tugasan kamu pada hari ini ialah kamu perlu membina satu karangan laporan. Okey. Soalannya ialah kelab dan persatuan di sekolah telah mengadakan pelbagai aktiviti yang menarik sepanjang tahun. Sebagai setiausaha kelab dan persatuan, kamu dikehendaki menulis sebuah laporan tentang aktiviti tersebut. Tulis laporan itu selengkapnya. Karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Kamu boleh tulis sama ada 5 atau 6 perenggan. Baiklah, dalam Google Classroom, cikgu dah kongsi contoh karangan jenis laporan. Jadi, kamu boleh rujuk contoh karangan tersebut. Terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum.